warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk dakwah komunikasi bukan lisan. Dakwah ni merupakan satu seruan atau tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga ditaktifkan sebagai mengajak umat Islam yang lain untuk melakukan perkara yang baik dan meninggalkan kemungkaran. Apa yang nak difokuskan dalam perbahasan kali ini adalah mengenai komunikasi dakwah bukan lisan. Komunikasi dakwah bukan lisan ini bermaksud interaksi antara dua orang atau lebih tanpa menggunakan lisan, seperti ekspresi wajah, penampilan, gaya tubuh dan sebagainya. Menurut statistik bahawa komunikasi bukan lisan ni keberkesanannya lebih banyak berbanding komunikasi secara lisan. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai fungsi bukan lisan. Yang pertama, fungsi bukan lisan ni iaitu komunikasi, dikenali juga sebagai komunikasi non-verbal. Fungsinya adalah bertujuan agar segala emosi, personaliti, tujuan dan status sosial seseorang individu dapat disampaikan kepada manusia lain dengan mudah. Iaitu cara sekadar bukan lisan lah, dengan tidak bercakap. Seterusnya, ia juga dapat membantu manusia untuk mengenali sebelah pihak yang lain sebelum kita mendekatinya lagi, iaitu sebelum kita mengenalinya lagi, iaitu melalui kaedah pemerhatian. Hal ini adalah kerana tingkah laku yang dipamerkan dan ekspresi anggota badan manusia dapat dibaca dan ditafsir oleh manusia lain. Hal ini kerana kita sesama manusia, jadi kita mudahlah untuk membaca reaksi wajah ataupun gerak tubuh manusia yang lain. Dan akhir sekali, fungsi bukan lisan ini adalah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu ataupun kelompok individu yang lain. Situasi yang baru berlaku tadi merupakan salah satu jenis komunikasi bukan lisan, dan antara komunikasi yang diaplikasikan adalah tiga, iaitu dari sudut penampilan, yang kedua adalah dari sudut kronomi iaitu jarak dan masa, dan ketiga adalah dari sudut persekitaran. Seperti mana yang video tadi tu, penampilan seorang pendakwa tu perlulah dalam keadaan kemas yang teratur, dan yang kedua adalah jarak antara pendakwa dengan orang yang didakwahkan itu mestilah dalam keadaan jarak yang bersesuaian, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, sehingga sampai apa yang nak disampaikan itu. Dan ketiga adalah dari sudut persekitaran, iaitu persekitaran untuk didakwahkan tu mestilah dalam keadaan yang selesa dan sesuai untuk perkara itu disampaikan. Mak, tadi saya nampak awak ni mengalir diri. Lepas tu kan tak ikut, kan ada adab tu. Nampak awak tak ikut. Jangan balik tau. Macam gerak. Berdasarkan situasi yang baru berlaku tadi, yang mana jenis komunikasi itu adalah yang pertama, penampilan. Penampilan seorang pendakwa tu perlu dalam keadaan sesuai dengan tema, dalam keadaan yang teliti, kemas. Dan yang kedua adalah jarak antara pendakwa dengan orang yang didakwahkan itu, mestilah ada jarak antara kedua orang itu supaya penerima tu tak berasa macam tidak selesa untuk menerima dakwah ataupun teguran yang diberikan. Dan yang ketiga adalah persekitaran, yang mana kita nampak tadi orang yang didakwahkan itu tengah bersembang dengan kawannya. Jadi macam adalah tidak perlu kalau seorang pendakwa tu macam terus dia pergi tegur apa kesalahan yang dibuatnya. Sepatutnya dia macam bawa orang tu pergi ke tempat lain supaya tak dia rasa macam terasa hati atau sebaliknya. Situasi tadi dia menerangkan tentang komunikasi bukan lisan yang terangkum dalamnya ekspresi wajah, gaya tubuh dengan nada suara. Di mana masa pendakwah itu dia menegur gunakan riak wajah yang ceria, gembira. Lepas tu dia menegur dengan nada suara yang sopan. Kiranya tidak, nada suara dia tidak naik dan tidak turun, sopan, dan mesej yang disampaikan pendengar tu dia
dapat mesej yang disampaikan dan dia pun menanggal kaset tu. Awak tak baca ke tu? Kan tak boleh tu. Seterusnya, situasi yang digambarkan daripada keadaan tadi adalah memenuhi dakwah bukan lisan tetapi dalam keadaan yang negatif. Dakwah tersebut ingin menyampaikan 3 bentuk dakwah, iaitu yang pertama, melalui ekspresi wajah seseorang. Berdasarkan situasi tersebut, pendakwah tersebut menggunakan ekspresi wajah yang tidak bersesuaian, iaitu dia menegur dalam keadaan yang marah. Yang kedua, kaedah paralinguistik, iaitu intonasi suara yang digunakan oleh pendakwah. Dalam situasi sebentar tadi, pendakwah menyampaikan dengan keadaan intonasi suara yang tinggi. Jadi, pendengar jadi sakit hati dan marah lah apabila mendengar cara dakwah yang disampaikan melalui isyarat itu. Dan akhir sekali, dia menggunakan gaya tubuh yang tidak bersesuaian, iaitu apabila kita menegur seseorang, kita perlulah tegur dengan keadaan yang sopan, yang baik. Maka situasi tadi dakwahnya tidak diterima dan tidak berjaya. Dari sini kita dapat lihat bahawa komunikasi bukan lisan merupakan satu aspek yang penting dalam berdakwah kerana ia akan memberi kesan yang lebih optimum kepada seluruh masyarakat dan mesej dakwah yang disampaikan mudah diterima dan matlamat dakwah akan tercapai.